أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Allah. Ahlan wasahlan yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Haja Nolia binti Haji Kasmuri kerana sudi bersama-sama dengan Gemma Nur Iman dalam kuliah asar hari ini bagi menyambung kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama insya-Allah. Yang saya kasihi sahabat takbiran Gemma Nur Iman yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sahabat-sahabat pencinta ilmu yang sentiasa istiqamah berada di dalam halaqah ilmu. Syukur alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sediqain, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini menyambung tajuk sembahyang istisqa insya-Allah. Sembahyang ataupun salat minta hujan pada muka surat 289 insya-Allah. Falyatafaddal mashkur. Ustazah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang memberi salam di Google Meet yang diuruskan oleh seluruh staf kepimpinan Gemma Nur Iman. Ibu-ibu, sahabat, akak, terutamanya masyarakat majlis ni lah. Alhamdulillah. Ala kulli nikmah binikmati tatimmus salihah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أمسينا وأمسى الملك لله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين اللهم آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Terima kasih banyak untuk kebaikan mengulang-ulang bacaan Suratul Kahfi sebelum kita melabuhkan. Hari ini kita bertemu akan satu malam yang padanya permulaannya adalah pada petang asar hari Khamis ini. Semoga seluruh yang beramal dan bersungguh-sungguh untuk mengulang-ulang sunnah baginda Nabi ini pada waktu di mana ramainya manusia diberi ujian tidak beramal dengan sunnah baginda Nabi, maka kita adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis ilmu lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di petang-petang yang sepatutnya petang-petang ni dah santai tak duduk dalam kelas kita, tapi Gemma Nur Iman ni luar biasa. Allahu Akbar. Ada beberapa kelas saya sebelah petang. Berapa Satu, dua. Kadang-kadang tiga, kadang dua. Tapi yang tetap ni dua lah. Satu Gemma Nur Iman, satu lagi hari Sabtu bersama Baik Ibadur Rahman. Seluruhnya kalau petang-petang ni, kalau ada cabaran begini dan kalian masih duduk dan berusaha untuk bersama dan memahami agama, Masya Allah. Apatah lagi ni adalah kelas Fardu Ain. Juga sahabat di TikTok live saya, Alhamdulillah. Sebab masuk-masuk tadi dia ada satu statement daripada sahabat dekat TikTok ni. Bahagia tengok muka Ustazah. Salam Kak Gemini daripada Singapura. Masya Allah, tabarakallah. Ahlan. Kak Amira ni dia tak cakap bahagia. Ada orang lain cakap bahagia dekat tengok wajah saya benda ni. Semoga kita sama-sama membahagiakan di dunia ini. Bahkan kelak di hari akhirat kita akan bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ini adalah janji Allah. Kita berusaha untuk
belajar. Dan akhirnya, sekejap lagi kita akan baca niat sebelum pengajian ini, mengukuhkan kita punya kefahaman agama ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga ia menjadi satu bekalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allumu ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Amin Allahumma amin. Sedikit baca ramalan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahadika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na abu laka bi nikmatika alaina wa abu bi dhunubina faghfir lana ya Allah faghfir lana ya Rahman faghfir lana ya Rahim fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma shalli ala Muhammad. Kitab saya dalam surat 289. Semayang istisqa, solat minta hujan. Alhamdulillah minggu yang sudah tiap-tiap hari hujan. Minggu ni tak hujan. Subhanallah, kata mak saya lah. Tak tahu tempat lain. 2 minggu yang sudah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banjir. Perak pun banjir. Tapi macam Kak Amnirah tak banjir. Sebab Kak Amnirah? Tak. Rumah Ini tu. panas terik. Minggu Panas lepas, lik-lik, dah. Ustazah. Keluarga Kak Khadijah Maimunah tu banjir tu. Rumah ayah dia. Saya tengok dia punya status lah. Kat mana Kak Khadijah Maimunah? Kat Sungai Siput, Ustazah. Oh, Sungai Siput. Yang dia ni sungai lain katnya. Dia tak jumpa. Lain-lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tapi seluruhnya, moga setiap ujian yang diberikan oleh Allah akan memberikan panduan. Panduan apa? Kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada banjir, mesti ada surutnya. Subhanallah. Maka ada kalanya bila hujan tidak turun, kita pula mencari Allah kembali. Itulah hamba. Itu perkara yang sewajarnya dan sepatutnya sebagai hamba ini, bila dia mendapat apa-apa ujian, terus cari Allah Subhanahu wa taala. Maka bila tak ada hujan, kita cari Allah. Bila hujan banyak pun kita cari Allah Subhanahu wa taala untuk meredakan keadaan. Dan meredakan keadaan itu akan meredakan segala apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Termasuklah apabila satu masa ditakdirkan oleh Allah hujan tak turun-turun. Maka ada satu syariat yang telah dibekalkan oleh baginda Nabi SAW melalui Allah, daripada Allah SWT melalui baginda Nabi SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf muskilah Kak Irma. Moga diberikan kemudahan insyaAllah. InsyaAllah untuk urusan segala pengurusan pengkebumian sahabat tadi tu. Keluarga insya-Allah. Minta maaf saya. Baik. Muka surat 289 ni Allahumma salli ala Muhammad. Cerita tentang solat istisqa ini ataupun sembahyang istisqa ini minta hujan. Makna bagi solat istisqa ini ialah solat yang disyaratkan ketika hujan dan ketika hujan tidak turun dan mata air kekeringan. Memang sumber air semua kering. Termasuklah mata air itu pun tak keluar air. Selalunya kalau tak hujan sekali-sekala, mata air tu kalau digali dia akan keluar air. Tapi yang ini betul-betul tak keluar. Dan kemudian hujan pun tak turun-turun. Sehingga menyebabkan binatang akan, terutamanya lah, binatang akan menjadi kebuluran. Dan mereka akan ada sakit. Kemudian bumi akan jadi kering dan merekah. Itu yang tuntutan melakukan solat istisqa ini, hukumnya
adalah disunatkan dengan sebab-sebab yang disebutkan tadi. Kemudian tuntutan melakukan solat istisqa ini akan hilang serta-merta apabila turunnya hujan atau mata air itu mula mengalir apabila digali. Begitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah walillahilham. Jadi cara melakukan solat istisqa ini terdapat 3 cara untuk meminta hujan. Sekurang-kurangnya dengan cara semata-mata berdoa kepada Allah pada bila-bila waktu yang disukai. Rasa macam dah lama sangat, subhanallah walillahilham, hujan itu tidak turun, kemudian kita boleh minta. Minta apa? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, hujan dah lama tak turun ya Allah. Rasa dia punya keringnya bumi ini, kemudian kita pula rasa kepanasan yang berlebihan dan tidak mampu melaluinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kemudian atau jadi cara ini pada bila waktu yang kita sukai. Dan mudah-mudahan Allah juga menyukai. Allahumma salli ala Muhammad, kita semua ini meminta kepada Allah SWT. Itu perkara paling besar dalam kehidupan kita. Bila kekurangan sesuatu, maka minta kepada Allah. Pada bila-bila masa saja. Dan dengan apa cara sekalipun, yang paling afdal adalah dengan solat lah sebenarnya. Tapi minta tanpa solat itu juga dianjurkan oleh Allah SWT. Kemudian cara pertengahan, cara yang paling minimum tadi adalah minta saja bila-bila waktu. Cara pertengahan, cara sederhana, berdoa selepas bangun daripada rukuk pada rakaat terakhir solat yang diwajibkan atau selepas selesai sembahyang. Berdoa setelah bangun daripada rukuk pada rakaat terakhir. Dia macam doa kunut ketika solat subuh. Subhanallah. Okay? Dan cara yang paling sempurna, cara ini yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ketiga-tiga cara ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, tetapi cara yang ketiga ini adalah cara yang paling sempurna dan paling afdal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan cara ini dijadikan bab yang khusus, iaitu bab solat minta hujan. Nak minta hujan, solat ini juga diajarkan oleh Allah melalui baginda Nabi SAW. Dan mereka yang nak solat istisqa ini mestilah melakukan beberapa perkara berikut sebelum solat istisqa itu. Yang pertama, pada permulaan peristiwa ataupun ujian tak turunnya hujan ini dan kekeringannya mata air itu, imam ataupun ketua pemerintah, kalau dekat Malaysia ni raja-raja lah, melalui siapa? Qadi ataupun para mufti dan qadi, minta maaf. Para mufti setiap negeri dan juga qadi setiap negeri. Tapi dekat Malaysia ni, keadaan hujan turun tak sama sekarang. Tak macam dulu. Kalau dulu, musim tengkujuh, semua tengkujuh. Gitu kan. Daripada selatan sampai utara. Malahan timur dan barat. Sabah dan Sarawak. Kat Malaysia. Tapi sekarang tak kan. Dia berubah. Jadi mengikut penguasa bagi setiap tempat. Ataupun pemerintah atau imam. Ketua pemerintah pada satu-satu tempat itu. Allahumma salli ala Muhammad. Waalaikumsalam. Seluruh yang memberi salam. Semoga semuanya diberikan keberkatan oleh Allah. Singgah dan memberi salam. Dan mendoakan dan juga belajar untuk memahami syariat ini. Pemerintah suruh buat apa? Ataupun timbalannya. Jadi kalau mufti tak buat perkara itu, qadi lah. Qadi tak buat, naib qadi. Naib qadi tak buat, siapa yang bawah dia? Imam. Bagi setiap tempat yang ada masjid jami'. Kemudian masjid-masjid yang ada di tempat tinggal masing-masing lah. Tetapi kebanyakannya kalau solat istisqa ni dia ada pengumuman oleh penguasa dan pemerintah setiap negeri. Di satu-satu negeri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena buat apa? Yang pertama, bertaubat. Dengan taubat yang benar. Dan taubat yang benar ini disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga kitab Bidayatul Hidayah, juga kitab hadis ringkasan Riyadhus Salihin. Atau mana-mana kitab hadis yang ada buktinya di dalam Al-Quran, taubatan nasuha. Taubatnya
manusia yang bernama Nasuha itu. Sungguh-sungguh taubatnya. Itu 6 orang sebenarnya Nasuha tu. Taubat yang sebenar-benar taubat. Taubat yang mengakui kesilapan, taubat yang mengakui kehambaan. Taubat yang mengakui tidak ada apa-apa pun kudrat kita punya kekuatan diri atau apa saja kita punya keadaan diri ni tak mampu untuk menurunkan hujan. Pastinya. Itu adalah kekuasaan Allah. Mengaku dan minta ampun banyak dosa kita ni. Sebab berlakunya kemarau. Subhanallah. Yang kedua, semua orang yang satu tempat yang diberi ujian ini dianjurkan, disuruh untuk bersedekah kepada fakir dan meninggalkan segala bentuk kezaliman. Ataupun kalau ada kekacauan ataupun ada perkara-perkara yang merosakkan mana-mana suasana kehidupan itu, kembalikan benda-benda yang diambil tanpa izin itu. Dan seterusnya, semua orang kena berdamai. Berdamai ini maksudnya kalau mereka ada perselisihan, bukan pendapat saja, malahan dari segi kehidupan, bergaduh lah. Semua dianjurkan, disuruh untuk berbaik. Kalau di kalangan kita ini dalam Google Meet Live ini, ada dekat 77 orang ni termasuk saya. Belum lagi yang dalam rumah yang dengar, yang dalam kereta yang dengar, duduk belakang, duduk tepi, ramai ni. Kalau ada perkara-perkara yang menyebabkan kezaliman satu sama lain dan menzalimi orang lain, maka perlu berdamai. Dan bukan saja berdamai dengan sesama makhluk, berdamai juga dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dah kena uji ni. Tak payahlah kita keras kepala buat perkara-perkara yang kita suka je. Allahumma salli ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang mau beri salam. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, bagi mereka yang nak mendirikan solat istisqa ini, dah berkumpul ramai-ramai ini, dah tahu nak ada solat istisqa, anjuran ataupun arahan daripada imam ataupun ketua pemerintah ataupun qadi tadi tu, berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Ini kaedah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Maksudnya bila nak solat tu, selepas 4 hari berpuasa sunat. Berpuasa sunat lah 4 hari itu. Dan 4 perkara ini akan membawa kepada satu keadaan kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi perkara yang dituntut untuk dilakukan dahulu sebelum solat istisqa. Dan semua perkara di atas sunat dilakukan kerana ia menjadi faktor kepada penerimaan doa oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabit dalam hadis baginda Nabi SAW. Perkataan sabit itu menunjukkan bahawa perkara ini diakui oleh baginda Nabi SAW dan dianjurkan juga, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka Imam Syafi'i menyusun beberapa perkara yang utama sebelum solat istisqa. 4 perkara utama. Yang pertama apa tadi? Bertaubat. Kemudian yang kedua bersedekah. 3, minta maaf. Yang ketiga berpuasa, bukan 4. Yang 4 tu 4 hari, minta maaf. Berpuasa 4 hari berturut-turut. Allahumma salli ala Muhammad, sebelum berkumpul untuk solat istisqa. Ini adalah sabit di dalam hadis yang sahih. Hadis yang menunjukkan bahawa pada zaman baginda Nabi juga, nanti akan ada hadisnya di bawah ini. Ada satu lagi hadis yang menunjukkan bahawa bila nak minta sesuatu dengan Allah ini, 3 perkara ini yang awal disebutkan tadi tu adalah perkara yang perlu semua penduduk setempat itu melakukan dengan serendah-rendah hati dan memohon keampunan kepada Allah, kemudian memohon kepada Allah dengan kesungguhan, dengan taubat nasuha, kemudian sama-sama merendahkan diri dan juga sama-sama untuk mengakui kesilapan. Itu perkara penting sebelum buat solat istisqa. Yang kedua, cara yang kedua pula, imam atau ketua pemerintah keluar bersama-sama mereka. Yang pertama, dari dah selesai tadi itu. Yang kedua, pemerintah dan orang ramai pada hari keempat selepas berpuasa tadi itu, dalam keadaan berpuasa, memakai pakaian yang lusuh. Bukan pakaian seperti
Allahumma salli ala Muhammad, kita pergi masjid. Segak-segak, lawa-lawa, kemas-kemas. Bukan. Untuk solat istisqa, dia pergi ke kawasan yang lapang, keluar bersama-sama dalam keadaan berpuasa, memakai pakaian yang lusuh. Lusuh ni maksudnya pakaian yang tidak diguna pakai untuk pergi mana? Pergi masjid ataupun pergi keraian. Yang biasa-biasa itulah. Yang biasa-biasa dan menunjukkan bahawa kita ini adalah seorang hamba. Kemudian ketika berjalan menuju menuju ke tempat lapang ini, Allahumma salli ala Muhammad, dalam keadaan hina, merasa hina ke tempat padang yang luas. Jadi tempat nak solat istisqa ini di tanah lapang. Anjurannya di tanah lapang, bukan di dalam masjid. Dia di tanah lapang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kemudian imam ataupun naib imam, ketua pemerintah itu solat bersama-sama orang ramai sebanyak 2 rakaat seperti solat hari raya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Solat istisqa di tanah lapang, ada imam seperti solat hari raya. Dalil berkaitan kaedah ini, apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa radu'an, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dalam keadaan tawaduk. Highlightkan tu, ada kitab highlightkan, maksudnya ataupun gariskan tawaduk. Satu, tawaduk. Tawaduk ni maksudnya merendah diri. Menghina diri. Tawaduk kepada Allah. Tawaduk, menghinakan diri. Maksudnya kalau kita bahasa biasanya macam merendahkan diri kan. Tapi ada satu lagi perkataan merendah diri ni. Dia tawaduk, kemudian khusyuk, satu lagi tadarru'. Pernah dengar perkataan tadarru' Siapa masuk kelas saya yang lain-lain pernah dengar, saya rasa lah. Tadarru'an wa khufyah. Dia merendahkan diri, kemudian dia rasa takut. Itu ada dalam Al-Quran. Okay? Itu ada dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kemudian baginda solat 2 rakaat sebagaimana solat pada hari raya. Subhanallah. Okay? Jadi kalimah merendahkan diri ini, yakni tadarru', menunjukkan rasa rendah diri dan hina diri. Hina diri dengan apa lagi? Dengan perkataan tawaddu'. Dia kena ada tawaddu' dan juga tadarru'. Kemudian ditambah dengan khusyuk. Subhanallah. Sedangkan kita ketahui ketika mana kita belajar tentang rukun solat, khusyuk itu bukan salah satu daripada rukun solat. Bahkan dia cuma sunat hayat. Sunat yang ringan. Sebab kalau dia diberatkan, pasti ramai yang akan, kalaulah contoh dia dinaikkan martabat khusyuk tu, hukumnya dalam mazhab Syafi'i itu jadi sunat abad saja, itu pun sudah menjadi keberatan kepada umat baginda Nabi SAW. Kenapa? Sebab ramainya kita ini kurangnya khusyuk. Sebab itu ada amalan sebelum solat untuk diamalkan. Paling tidak kalau kita tidak mampu 100%, itu memang tak mampulah. Untuk khusyuk itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka sekurang-kurangnya hampir sebahagian besar daripada berhadapan dengan Allah dalam solat itu ada khusyuk lah. Kita ingat apa kita baca, rakaat ke berapa, surah apa kita baca, apa yang rukun, apa yang sunat, apa dia sunat abad, apa dia sunat hayat, begitulah. Dan dijauhkan perkara-perkara yang makruh kalau dalam solat. Samalah dalam solat istisqa ini. Cuma dihighlightkan dalam hadis ini bahawa Rasulullah itu sendiri ketika mengetuai solat sunat istisqa ini berada dalam keadaan tawaddu', menghinakan diri. Sedangkan baginda Nabi ini adalah kekasih Allah. Dia tidak dihinakan, dimuliakan. Dan yang paling mulia bagi seluruh makhluk, tak ada tandingan yang Allah berikan kemuliaan ini kepada baginda Nabi. Tetapi baginda Nabi keluar dalam keadaan tawaddu', kemudian khusyuk, ditambah dengan tadarru'. Ibu kena ingat perkataan ni. Tawaddu', khusyuk, kemudian tadarru'. Ketiga-tiga perkara ini adalah akan
menunjukkan rasa kita ini hina, rendah diri ketika memohon hajat kepada Allah SWT. Bahkan kita boleh apply, kita gunakan sifat-sifat ini ketika mana kita ada perkara-perkara yang kita inginkan daripada Allah. Bahkan bukan ada perkara tertentu. Sebenarnya seluruh kehidupan kita ini selayaknya ada sifat ini. Supaya bila kita ada sifat, ketiga-tiga sifat ini, kita tak rasa bangga dengan apa yang kita ada. Kita tak sombong dengan apa yang Allah pinjamkan kepada kita. Kita pula tidak merasa kita yang berusaha. Walaupun memang Allah izinkan untuk berusaha. Okay? Jadi untuk solat istisqa ini, ada 3 sifat ini akan memberi kemudahan. Hujan itu akan mudah diturunkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, apabila selesai solat, imam atau ketua pemerintah itu dan hendaklah berkhutbah dengan 2 khutbah seperti khutbah hari raya, kecuali kedua-duanya hendaklah dimulai dengan istighfar. Sebanyak berapa kali? Istighfar 9 kali pada khutbah pertama. Kemudian berhenti seketika untuk membezakan dengan khutbah yang kedua dengan istighfar 7 kali pula. Untuk khutbah yang kedua, macam khutbah hari raya tu, dia lebih kurang macam khutbah hari Jumaat juga. Cuma bezanya kat sini, untuk istisqa, solat istisqa, bukan dimulakan dengan Allahumma salli ala Muhammad takbir kalau hari raya tu kan. Tapi untuk solat istisqa ini adalah dengan istighfar. Istighfar yang mana? Istighfar yang biasa tu, yang pendek tu, Astaghfirullahalazim. Ganti kepada takbir. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 dan 11, 10 hingga 11, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ataupun astaghfirullah innahu kana ghaffara. Itu bukan dalam ayat Quran ni, ayat yang lain. Subhanallah. Yursilis samaa alaikum midrara. Midrara. Sadaqallahul azim. Mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha pengampun. Kana ghaffara. Dia akan menurunkan kepadamu hujan. Yursilis samaa alaikum midrara. Bila cerita pasal sama, diumpamakan apa saja yang keluar daripada langit itu adalah yang dipinta oleh manusia yang ketika itu kekurangan daripada air dan juga mata air itu kering, maka Allah dengan istighfar itu akan menurunkan padamu hujan midrara yang lebat. Turun hujan itu akan menjadikan dunia, minta maaf, bumi akan menjadi tidak lagi kering dan gersang, dan bahkan seluruh makhluk yang ada di bumi akan merasa tenang. Selepas itulah insya-Allah. Dan apabila khutbah kedua bermula dan berlaku 1/3 daripadanya, khatib hendaklah berpaling ke arah kiblat dengan membelakangkan orang ramai dan mengubah kedudukan kain lepas bahagian atas yang membalut tubuhnya. Dan ketika solat istisqa ini dianjurkan untuk memakai apa kat sini disebutkan? Kain lepas bahagian atas yang membalut tubuhnya. Dalam bahasa Arab, orang Melayu pun kenal lah kain ini disebut rida. 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 Bil hamzah bukan ain. Rida tu adalah kain yang menjadi macam serban dekat bahu, sama ada kanan ataupun kiri. Dan ketika mana solat istisqa dan khutbah itu dah masuk setengah daripada 1/3 daripadanya, minta maaf, berpaling ke arah kiblat dengan membelakang orang ramai dan mengubah kedudukan kain lepas. Daripada Allahumma salli ala Muhammad dengan dijadikan bahagian atas ke bawah, bahagian bawah ke atas. Bahagian kanan ke kiri, bahagian kiri ke kanan. Kanan pergi kiri, atas ke bawah. Macam tu. Pada khutbah yang kedua. Subhanallah. Bagi menyatakan keadaan bertambah hina di hadapan Allah SWT. Apa fungsi perkara itu? Kerana itu dilakukan dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa radu'an. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada hari meminta hujan, lalu baginda solat
bersama-sama kami dengan 2 rakaat tanpa azan dan iqamah. Sebab solat ini akan dimulai dengan apa? Kalau tanpa azan dan iqamah. Dia dah belajar ni rasanya. Solat-solat yang disunatkan berjamaah. Mula dengan apa? Kak Amira lah kena jawab. Sebab dia hari ni jadi admin kan. Ha. Buat apa dah tu? Orang tanya dia tak concentrate. Solat ini dimulakan dengan apa? Perkataan apa? Amah. Apa dia? Amah sana. Tak ada. Kan dia sebut tak ada iqamah tadi ni Kak. Baru sebut Kak Jumini. Ha. Apa Kak Amira? Ada kerja rumah kan minggu lepas kan? Alamak. Dan barisan. Aku kalau sampai Perak nak kena rotan ni. Ada seorang je hantar kat saya PM. Tulis Ustazah. Apa tulis? Istighfar. Ustazah kata tak payah PM. Apa dia? Hari tu Ustazah kata kerja sekolah tak payah PM. Oh, okey lah kalau tak payah PM cakap lah. Ada yang PM, saya cakap lah. Apa? Mulakan anu? Apa? Kena tahu. Kakak Intan. Dengar, Kak Intan mana Kak Intan ni? Dia lari ke apa? Dia tu Ustazah di sebalik. Ya Ustazah, baru ada orang call saya. Maaf. Apa dia? Apa dia ni? Bila nak berjamaah solat fardu tu, apa dia punya bacaan dia? Imam dia? Is tahu. Lagi? Sekejap Ustazah saya buka api. Astagfirullahaladzim, macam-macam kau Gelak-gelak kelas aku kau gelak-gelak Oh, ustaz pandai dia diam-diam je. Tak mentang kau cobet betul. Kak Amira, mana jawapannya? Saya ada 4 jawapan Ustazah. Sebab Yalah, sekali jawab lah. dengar lain-lain. Is Okay. tahu, iqtadilu, akimu, safifukum, watarosu. Suku fakum. Tulisan sendiri pun tak baca Ustazah, minta maaf. La ilaha illallah. Okey, yang itu kalau solat jamaah, solat fardu. Yang ini solat istisqa. Kita dah belajar dulu hari tu. Yelah, yang itu yang minggu lepas. Yang ini dekat TikTok dah ada jawapan dia. Dah betul. Aku kan. Istighfar Ustazah. Istighfar tu tadi dalam khutbah. Ini nak mula solat dah. Oh, bukannya tadi saya jawab ke? La ilaha illallah itu solat fardu. Oh. Itu minggu lepas punya solat. Saya boleh lepas bangun tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau pergi beritahu semua orang ni pasal apa? Dah lah masuk kelas lambat, lepas tu salah, lepas tu cakap lagi. Habis semua masuk rakaman. Wah. Tengok dia gelak. Berani dia gelak dengan aku sekarang. Dulu tak ada senyum pun tak ada. Sekarang boleh gelak ni. Okey lah, bahagialah tahu kan. Macam tadi tu. Subhanallah. Cepat. Google Meet. Dekat TikTok tu dah betul. Dekat FB tak ada orang jawab juga. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahulah kelas aku cuma seminggu sekali. Kelas lain pun sama kan, seminggu sekali kan, betul tak? Ustazah sebab jarang buat kan. Itulah tu. Itu bukan alasannya. Kita dah belajar itu kalau solat jamaah, saya dah dapat jawapan. Takkan nak minggu depan pula jawapannya. Lama now. Lepas tu tak ada siapa pun yang pergi jumpa saya pula. PM saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada seorang yang PM saya. Alhamdulillah. Betul lah tu. Okay. Last. Sebelum saya ni. Saya tolong jawabkan. Aku aja yang kena tolong jawabkan ni. Allah SWT Muhammad. Salah jawab. Tak apa. Kami dengar insyaAllah. Ni aku sebut ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baru masuk tak tahu jawapannya. Dekat FB. Soalan dia, kalau solat istisqa ni, bila berjamaah, dia mulakan dengan apa?
Okay. Dekat TikTok dah ada yang betul jawapannya. Mula dengan takbiratul ikram lah niat macam La biasa. ilaha illallah itu rukun di Kak Masroha. Aku nampak Kak Masroha ada. Selawat. Kak Mas, penyelamat. Kak Mas, penyelamat salah juga. Bukannya penyelamat sangat tu. Apa ha sangat. Tu dia orang ni tak takut dengan aku punya. Tak apalah, aku pun tak naklah dia orang takut dengan aku. La ilaha illallah. Cepat. Siapa dapat jawab macam mana dekat TikTok tu yang betul tu? Suruh Kak Amira belanja. Bismillah. Takkanlah 80 orang ni tak ada seorang pun boleh jawab. Mesti ada punya. Lepas tu semua diam je. Tolong. Google Mira. La ilaha illallah. Google. Kan dalam kitab ni ada. Kita dah belajar hari tu. Subhanallah. Bukan istighfar. Jawapannya ada kat atas tu. Pergi cari nama Miau tu. Miau. Dia jawab betul. Istighfar tu di dalam khutbah. Mulakan khutbah. Selalunya kalau solat air raya takbir. Tapi solat istisqa istighfar. As-salatu jami'ah. Kak Rijal Maimunah tengah bawa kereta tu tulis Tahniah Kak Latifah Sukarjo. Ni Kak Zarina Ibrahim. Alhamdulillah kau boleh jawab. Sebab kau dah masuk kelaku banyak kali sebenarnya ni. Benda yang sama diulang dan diulang. Bila solat istisqa dan solat apa lagi? Kalau nak panggil orang. Solat hari raya juga. Kan? Gerhana matahari, gerhana Gerhana. bulan. Gerhana bulan. Gerhana matahari. Kan dah belajar kan? Dah belajar belum? Dah belajar belum? Baru belajar minggu lepas. Baru belajar minggu lepas? Oh, baru belajar minggu lepas Kak Masroha ada. Ada rupanya. Semua solat jamaah yang bukan solat apa benda Kak Cik tulis tu? Tak faham bahasa apa tu. Tak apalah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Solat yang menghimpunkan. Berdoa kepada Allah, baginda solat bersama-sama kami dengan 2 rakaat tanpa azan dan iqamah, tetapi memulakannya dengan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Jadi solat fardu tak ada as-salatu jami'ah. Hanya azan dan iqamah. Faham Ini sunnah Nabi. Kita tak boleh mengubah sunnah Nabi sesuka hati je. Ini hukum. Walaupun hukumnya sunat, walaupun kadang-kadang tertukar, tiba-tiba solat asar berjamaah panggil solatu jami'ah. Itu tak menepati sunnah. Patutnya cuma kalau perempuan iqamah saja. Kalau ada lelaki azan dan iqamah. Begitu. Ingat pukul 6 petang 24 bulan 10 hari ni dah masuk 20 Rabiul Akhir. Aku dah bagi tahu dekat dunia ini, dekat kelas Gemma Nur Iman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, online ada 87 orang termasuk saya, tidak termasuk anak-anak di dalam kereta, tidak termasuk anak-anak di dalam rumah, tidak termasuk suami di dalam rumah, termasuk semua yang berada dekat TikTok ni hampir 147 orang. Juga di FB ada 11 orang. 11 orang je FB aku ada. Tadi 11, 10 naik turun. Saya dah beritahu, ya Allah, aku dah beritahu dah semua jamaah aku ni. Bahkan seluruh Malaysia ada Singapura pun ada dengan Kak Jumini ni. Yang tadi azan ni kau Kak Jumini jangan silap lagi lepas ni. Subhanallah. Moga-moga kita lepas ni beramal dengan kebaikan. Aku nampak kakak aku masuk lain macam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah dan semua sahabat-sahabat. Dengan Kak Zarina ni baru masuk daripada mana? Saya masuk sebelum Ustazah masuk tadi, tapi saya driving. Ni saya baru sampai di meja, baru dapat on camera. Minta maaf. Yalah. Naik kereta jauhnya sampai 2 bulan Nanti cerita. Kak Sarifah dari Selangor. Alhamdulillah ahlan. Ya, Kak Sarifah dari Selangor. Minta maaf terlambat masuk Ustazah. Maafin muskilah. Tadi ceritanya ni dan Abir ni dah pukul 6. Cerita untuk Kak Amira dengan Kak Intan. Dia dah pergi masuk kelas sebelumnya, dia pergi tertidur, lepas tu dia soalan. Tapi Alhamdulillah dia dapat jawab soalan minggu lepas. Tahniah Kak Intan. Minggu lepas punya soalan pun dah ada jawapan. Minggu ni punya soalan adalah soalan yang lebih kurang sama. Ketika memulakan untuk solat istisqa,
baginda Nabi tidak memulakan dengan azan dan iqamah. Tanpa ayatnya. Jangan tiba-tiba solat istisqa azan iqamah pula. Nabi tak buat, kita jangan buat pula lah. Ini hadis sahih. Riwayat Imam Ibnu Majah. Daripada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa radu'an. Kemudian baginda Nabi berkhutbah kepada kami dan berdoa kepada Allah serta mengubah wajahnya berpaling ke arah kiblat dengan keadaan mengangkat kedua tangannya. Kemudian baginda menukar kedudukan kain dengan dijadikan bahagian kanan ke bahagian kiri ke bahagian kanan. Daripada kanan ke kiri itu atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Kain yang berada di bahu baginda Nabi SAW. Kalau mula-mula bahunya adalah di sebelah kanan, semua perkara yang dimulai oleh baginda Nabi adalah sebelah kanan. Kemudian ditukar kepada sebelah kiri. Kemudian daripada bawah tu kainnya itu ditebalikkan menjadi sebelah atas, yang atas menjadi sebelah bawah. Dan ini sunnah imam ketika itu dia menunjukkan sunnah ini dilihat oleh ramainya sahabat baginda Nabi SAW. Dan orang ramai juga disunatkan melakukan apa yang dilakukan oleh khatib ataupun imam pada waktu itu. Dan semua yang bersama dengan baginda Nabi pada waktu zaman baginda Nabi, mereka mengikut apa yang baginda Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Dan khatib disunatkan supaya banyak beristighfar. Untuk solat istisqa ni khatib istighfar, makmum pun ikutlah khatib. Jangan buat kerja lain. Ikut khatib istighfar, kemudian khatib berdoa, kemudian bertaubat dan tunduk menghinakan diri serta bertawassul dengan golongan orang yang soleh dan bertakwa. Pada zaman baginda Nabi SAW, Nabi SAW pernah mengatakan, bersabda kepada para sahabat, maka bolehlah engkau menyebutkan kebaikan siapa? Sebutkanlah nama pak cikku, Sayyidina Hamzah. Dan dia adalah Sayyidus Syuhada. Ini hadis sahih. Jadi kita ini zaman sekarang, kalau ada perkara-perkara yang memerlukan keadaan yang betul-betul kita bergantung dan memerlukan penyelesaian dan perlukan bantuan Allah, Nabi ajar dah ni. Dalam solat istisqa ini boleh diguna pakai dalam apa juga keadaan. Terutamanya solat istisqa. Dengan apa kata Nabi SAW? Bertawassul dengan golongan yang soleh dan bertakwa. Contoh, ada satu hadis kursi yang mengisahkan berkaitan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada 3 golongan yang terperangkap di dalam gua. Pasti ibu pernah dengar kisah ini. Dan mereka bertawassul menyebutkan kebaikan mereka. Kalau kita pun ada kebaikan, kalau nak meminta sesuatu dengan Allah, tetapi untuk solat istisqa ini, sebelum nak meminta tu, buat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berdoa, kemudian bertaubat, kemudian tunduk menghinakan diri, beristighfar, berdoa, bertaubat dan tunduk menghinakan diri. Kemudian baru bertawassul. Itu dia punya step by step, peringkat-peringkat nak buat macam mana perkara itu. Tertib dia. Adakah setiap solat sunat berjamaah dimulakan dengan as-salatu jami'ah? Ya, solat berjamaah, solat sunat ya. Solat jamaah fardu tidak. As-salatul jami'ah ini hanya disunatkan untuk memulakan solat sunat yang berjamaah. Ada berapa solat sunat yang disunatkan berjamaah? Sebab ada yang bertanya ni kan. Adakah setiap solat sunat berjamaah itu dimulakan dengan solatul jami'ah? Ya, solat sunat saja. Apa solat dia? Solat istisqa satu ni, solat Gerhana, solat tarawih. Ni dulu tengok tangan aku dulu ni, 2 dulu. Tengok benda lain je ni. Kau tengok apa tu korang ni? Aku ada kat sini ni. 2 Saya. 2 hari raya. Istisqa 2 hari raya, solat gerhana bulan, gerhana matahari. Lagi apa? Solat tadi Kak Amira sebut. Tarawih. Gerhana bulan. Tarawih. Tarawih. Solat tarawih. Solat tarawih. So ada 6. Solat yang disunatkan berjamaah. Solat sunat disunatkan berjamaah. Dan boleh buat bersendirian. Dan juga permulaannya kalau berjamaah, panggilan dia bukan dengan azan dan iqamah, tapi dia dimulakan dengan as-salatul jami'ah. Salatul jami'ah. Salatul jami'ah. Salatul jami'ah rahimakumullah pun boleh. Sambung tu pun boleh. Okey.
Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa radu'an, apabila rakyat ditimpa kemarau, dia telah berdoa meminta hujan dengan bertawassul. Nih disebutkan kat sini nih. Dengan siapa? Dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dalam doanya. Kenapa Sayyidina Umar guna nama Sayyidina Abbas? Saya dah sebutkan tadi tu. Kerana baginda Nabi telah menyebutkan perkara itu. Bertawassullah dengan Sayyidus Syuhada. Dia adalah penghulu untuk orang yang syahid. Di kat mana? Peperangan apa? Peperangan? Badar. Uhud. Uhud, betul. Kau ni tengah makan, lepas tu kau pasal. Astaghfirullahaladzim. Maaf. Siapa Ustaz Sirah kau orang? Aku macam nak jumpa. Salah jawab je ni Kak Amira ni. Guru saya dengan Mira tak Ustaz tak sama. salah. Oh tak sama guru Ustaz tak guru salah. Sirah. Tak salah. Anak murid Alright. ni yang blur. Kau petang ni je boleh dengan aku Kelas awal kan lah pukul 3 lah. Pukul 3 ada kelas lain pula. Tu lah, betul. Subhanallah, sabar je lah aku lah petang-petang ni kan. Perang apa? Perang Uhud. Subhanallah. Jangan silap Kak Amira. Subhanallah. Bukan Kak Amira je, semua orang. I know. Subhanallah. Ajak pergi umrah tak nak ikut. Macam gitu ayatnya. Jemputlah, saya jemput semua untuk mengikuti. Mudah-mudahan Allah beri izin. Dan jemput kita tanpa batasan insyaAllah. Berulang-ulang kali insyaAllah. Eja Sayyidul tu S-A-Y. Sayyidus Syuhada. S-Y-U Syuhada. Bukan Sayyidus Syuhada. Salah tu ejaannya. Kak S-R-I tu Allah SWT Muhammad. Ya, okey. Bukan Badar, Uhud, perang Uhud. Subhanallah. Jadi seterusnya, ketika mana Sayyidina Umar ini juga bertawassul dengan pakcik bagi Nabi SAW ini, di dalam doanya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, ada juga kemarau ketika zaman Sayyidina Umar, sesungguhnya kami pernah bertawassul dengan engkau, dengan Nabi kami. Itu pasti permulaannya dengan baginda Nabi SAW. Lalu engkau turunkan hujan kepada kami. Dan sesungguhnya sekarang kami bertawassul dengan engkau, dengan bapa saudara kami. Maksudnya minta pertolonganmu ya Allah, dan juga menggunakan orang yang berakhlak baik, iaitu bapa saudara Nabi kami. Maka kami meminta hujan kepada kami dengan izinmu ya Allah. Turunkan hujan dengan kebaikan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Dengan kebaikan pakcik baginda Nabi SAW ini. Dan Sayyidina Anas mengatakan, radhiyallahu anhu wa radu'an, kemudian hujan diturunkan kepada mereka. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah tunaikan janji. Tapi dengan syarat-syarat tadi itu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muslim. Sibuk nak siram pokok bunga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta maaf lah. Dia kata sibuk tak masuk kelas siram pokok bunga. Ini online je Kak. Letak je lah handphone tu kat sebelah pokok bunga sambil siram. Sebab aku pun buat macam gitu kadang-kadang. Aku buat kerja lain, aku buka handphone aku macam gitu, aku buka kelas lain. Masuk juga. Kita usahalah. Dan yang keempat, cerita tentang solat istisqa ini. Peringkat yang keempat. Disunatkan membawa kanak-kanak kecil, orang-orang tua, binatang-binatang ternakan ke tempat solat kerana musibah yang berlaku adalah menimpa mereka semua juga. Dan ahli zimmi, orang kafir yang kategorinya zimmi. Bukan harbi. Dekat negara kita semua zimmi. Selagi mana mereka tidak melampaui batas, mereka masih zimmi. Tapi zaman sekarang ni hampir-hampir mereka ingin melampaui batas mereka. Jangan sampai mereka semua ini sebenarnya diperangi nanti. Supaya mereka tidaklah terlalu melampaui batas mereka di negara Islam ini. InsyaAllah walaupun tidak menjalankan keseluruhannya perkara Islam. Tapi kita mengaku bahawa negara kita adalah negara yang berpegang teguh dengan agama ini. Agama Allah dan agama Rasulullah SAW ini. Maka seharusnya dilarang daripada mereka tidak seharusnya dilarang daripada menghadiri majlis. Semua kena bawa. Anak-anak kecil kerana kurangnya berdosa. Orang-orang tua kerana banyaknya pahala mereka. Saya bagi tahu terus, kalau tanya soalan ni tak habis dia kelakon ni. Subhanallah. Sebab dah petang-petang kata banyak benda nak kena fikir kan. Subhanallah. Kemudian binatang ternakan dan mereka semua dalam kehausan. Mereka memerlukan perkara itu lebih lagi. Manusia punya hal, binatang yang
yang kena dia punya kesannya juga. Kita ni kena muhasabah banyak lah. Semua perkara musibah kat dunia ni sebab manusia lah, bukan binatang. Kalau ada pun dulu zaman-zaman Nabi Nuh AS itu pun dah selesai dah. Kalau ada pun binatang itu tidak berakal. Yang berakal ni manusia yang banyaknya sombong. Yang banyak ni tidak pernah mengaku bahawa dia hamba. Bahkan mereka merasakan dia yang berusaha kat dunia ni. Waliyahzubillah min zalik. Ya, kita berusaha tapi bukan kita yang menjalankan usaha kita. Kita berusaha, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Janganlah menjadikan perkara kewajipan ini perkara-perkara yang remeh dan temeh saja. Perkara kewajipan ini adalah perkara yang wajib dipelajari walaupun perkara ini hukumnya sunat. Subhanallah. Moga keempat susunan untuk kita memohon hujan daripada Allah ini kadang-kadang belum sempat pada step yang keempat ni memohon betul-betul daripada kebaikan kanak-kanak, kebaikan orang-orang tua, binatang-binatang yang datang sekali dan orang-orang yang Allahumma salli ala Muhammad yang juga ada menerima musibah yang sama semualah. Termasuklah ahli zimmi ini, kafir zimmi ini. Hujan tu pun dah diturunkan. Allahumma salli ala Muhammad. Maha baiknya Allah. Allah cuma nak kita memohon je, ya Allah bantu kami, ya Allah kami minta ampun, ya Allah. Kami merendahkan diri kami menghinakan diri kami, ya Allah. Kami tunduk dan rukuk ini kerana-Mu, memohon bantuan-Mu. Dan juga kerana kebaikan orang-orang yang baik di keliling kami. Orang-orang yang saleh. Dan juga kanak-kanak dan orang-orang tua. Subhanallah. Bahkan seluruh makhluk-Mu yang juga ditimpa musibah yang sama ini. Dan antara doa Nabi SAW ketika meminta hujan, Allahumma ja'al suqya rahmah, wa la taj'alha suqya adhab, wa la mahkin wa la bala, wa la hadmin wa la araq, wa la hadmin wa la araq. Allahumma ala zirafi, Allahumma ala zirabi wal akam, wa manabiti syajari wa butunil awdih. Allahumma hawalayna wa la alayna. Allahumma skina ghaitha. Mughitha. Maaf. Hani'an mari'an. Sahan amman ghadaqan tabaqan mujallalan. Daiman ila yaumiddin. Allahumma skina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju' wad dinki ma la nashku illa ilaik. La nashku illa ilaik. Bukan ila tu, illa ilaik. Kecuali Engkau, ya Allah, hanya kepada Engkau. Allahumma ambit lana az-zar'a wa adirra lana ad-dar' wa anzil alaina min barakatis sama' wa ambit lana min barakatil ard. Wakshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa alaina midrara. Amin. Allahumma amin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, juga Imam Abu Daud, juga yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Ibu sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Doa ini merangkumi keseluruhan perkara yang sebenarnya kita meminta kepada Allah dengan rahmat. Sebagai rahmat kepada kami, kasih sayang Allah, tanda kasih sayang Allah. Hujan turun, tanda kasih sayang Allah. Sebab itu kalau tidak dalam keadaan kemarau, hujan turun, datangnya tu turunnya hujan tu ada kasih sayang Allah sebenarnya. Subhanallah. Bahkan ketika kalau keadaan begini lebih lagi lah. Janganlah kamu jadikan sebagai azab. Jadikannya hujan itu sebagai azab. Bahkan ia menjadi penghapus kepada bala. Juga kehancuran. Dan banjir kepada kami. Jangan jadi perkara yang menghancurkan kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit kecil, batu-batu besar, tempat tumbuhan pohon dan di perut-perut perlembahan. Semua pelusuk bumi ini. Ya Allah, turunkan ia di sekitar kami, bukan di atas kami. Sekitar kami ini maksudnya dia memberi manfaat. Hawalaina wala anna, bukan atas kami. Okey? Dia turun hawalaina wala alaina, wala alaina, wala anna ataupun wala alaina. Bukan pada atas kami.
Kalau atas kami ini dia ada sedikit ujian yang lain pula. Tapi tetap Allah Maha Baik, nanti Allah tetap akan menyurutkan juga. Tapi mengambil masa lah dengan kesabaran. Ya Allah, siramkanlah kami dengan hujan yang menyelamatkan kami daripada kesusahan, yang menyedapkan kami, iaitu mengelokkan keadaan kami, yang menyuburkan dan membesarkan tanaman kami, juga hujan yang menembusi tanah. Bila hujan turun, ada satu yang dia tak suruh, dia tidak menembusi tanah. Tapi untuk istisqa ini, wahal bukan minta hujan untuk banjir, tidak. Tapi hujan tu turun, dia menembusi tanah dan dia menghidupkan dan menyuburkan. Itu maksud doa ini. Yang banyak dia turun kepada kami, dengan banyaknya turun itu dan menyeluruh serta berterusan hingga hari akhirat. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah SAW memohon kepada Allah, semua manfaat ini bukan saja di dunia. Rahmat ini berterusan hingga hari akhirat. Amin. Ya Allah, siramkan kami dengan hujan dan janganlah Engkau jadikan kami terdiri pada golongan yang berputus asa. Ada sesuatu perkara yang belum kita dapat, teruslah meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan putus asa. La tai'asu min rahmatillah, ataupun la tai'asu min rawatillah. Min rahmatillah pun boleh. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu dan negeri ini sedang menghadapi kesusahan, kelaparan dan kesempitan yang kami tidak mengadu melainkan kepadamu, ya Allah. Tak ada tempat kami nak mengadu, ya Allah. Hanya kerana Engkau je yang boleh memberikan segala bantuan dan segala hujan dan segala nikmat dan rahmat daripada apa yang turun daripada langitmu ini. Ya Allah, bahawa kesembilan kami tiada tempat mengadu melainkanmu, tumbuhkanlah pada kami tanaman dan punyakan kami susu, dan turunkan ke atas kami keberkatan-keberkatan langit, dan tumbuhkanlah bagi kami daripada keberkatan langit itu, dan hindarkanlah kami daripada bala dan mara bencana yang tidak dapat dihindarkan melainkan dengan izinmu. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon keampunanmu. Allahumma inna nastaghfiruka. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Innaka kunta khaffara. Maka kirimkanlah kami langit yang mengandungi banyaknya air yang turun, iaitu hujan. Fa arsilis samaa alaina midrara. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, doa ini doa khusus yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Moga setiap yang mendengarnya pada petang ini dan pernah menerima ilmu ini, jika berlaku ujian sebegini, moga Allah memberikan panduan pada kita untuk benar-benar. Apa tadi? 3 sifat tadi tu nak minta hujan? Taubat, tawaduk. Tentang. Tawaduk, khusyuk, tadarruh. Merendah Apa dia Kak diri. Aminah? Merendah diri. Tawaduk, apa? Merendah diri. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk apa? Tadarruh. Khusyuk apa khusyuk? Khusyuk. Khusyuk apa? Bahasa Melayunya. Khusyuk jugalah Ustazah. Betul. Khusyuk. Khusyuk tu betul-betul hanya minta dengan Allah. Kemudian tadarruk. Tadarruk apa? Takut. Merendah diri saja. Itu tadi yang mula-mula. Hina, takut. Tadarruk tu menghinakan diri dan takut. Hina. Diri kita ni hina. Sengih kalau masih lalu makan tu tak berapa sangat lah ni aku. Cobek juga aku ni kan. Bu, ini adalah perkara kalau kita nak meminta sesuatu daripada Allah. Walaupun ceritanya ni istisqa, tapi sebenarnya ia merangkumi semua apa saja yang kita kehendaki kat dunia ni. Buatlah seperti sunnah baginda Nabi yang meminta ketika tak ada rahmat Allah turun dan kering bumi ini daripada rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Hujan. Hujan itu adalah kasih sayang Allah. Walaupun ada ketikanya ia menjadi ujian, tetapi kebanyakan hujan adalah rahmat Allah. Hanya sedikit saja menjadi ujian bagi mereka yang tidak benar-benar berpegang teguh kepada apa yang Allah jadikan. Tetapi bagi mereka yang diberi ujian, mereka pula akan terus kembali kepada Allah, dan itulah dikira sebagai tadarruk tadi tu. Dia rendah diri dan dia menerima, oh aku dapat ujian ni sebab aku layak menerima ujian ni. Sebab kita hamba bertepatan dengan, saya ulang sekali lagi, surah
Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Kamu mengira bahawa kamu ini beriman, mafhum ayat itu, kemudian kamu tidak diuji? Tidak sama sekali lah. Kita semua kata beriman kepada Allah, amantu billah. Kita beriman kepada Allah kan? Kemudian kita tidak diuji, maka tidak berlaku begitulah. Yang ini tak ada hujan, berdoa. Kalau ketika hujan itu sunnah yang lain. Sunnah ketika hujan itu berdoa, antara waktu mustajab. Rendah diri, khusyuk dan menghinakan diri. Bahasa Arabnya merendah diri itu adalah tawadhu, kemudian khusyuk, kemudian tadarruk. 3 ni adalah perkara penting kalau nak minta sesuatu dengan Allah. Apatah lagi bila kemarau. Kita ni bukan setakat kemarau tau. Kita resah, kita kekurangan keperluan, kita kekurangan kasih sayang. Ini semua boleh minta ni dengan keadaan yang ni. Kurang kasih sayang ada? Ada kan? Sekali-sekala bukan selalulah. Rasa macam sedih macam tu diam-diam. Jangan tulis dekat media sosial hari ni. Hari ni aku sedih lah. Semua orang tanya, asal sedih? Semua orang duk tanya asal sedih. Tapi kalau ibu-ibu nak tahu saya sedih, ibu-ibu kena tengok ucapan setiap kali saya letak dekat saya. Kalau ada ucapan tu, tak adalah sebahagiannya yang tahu tu lah. Tapi biasanya kalau saya tulis macam itu, contohnya kan, Alhamdulillah ala kulli hal. Biasanya aku demam je. Aku tak adalah benda-benda yang pelik-pelik pun. Tapi tiba-tiba saya tulis, Alhamdulillah ala kulli ni'mah binikmati tatimu soleh. Aku dapat rezeki lah tu. Gitu je. Siapa yang memahaminya, maka diberi faham lah. Tapi kadang-kadang tak ada pun orang tanya. Tapi orang dah tahu lah ni, Ustazah okey tu. Alhamdulillah. Tapi tiba-tiba kalau tak ada status dari tu, Ustazah demam ni kan. Tiba-tiba keluar, Alhamdulillah ala kulli hal lah macam tu kan. Bila Alhamdulillah ala kulli hal itu, kita bersyukur dengan segala hal. Maksudnya ada ujian lah sedikit. Dan itulah apabila berlakunya kemarau ini, dia ujian yang sepatutnya kita benar-benar memohon keampunan kepada Allah dan betul-betul menghinakan diri kita di hadapan Allah. Iaitu tadarruan wa khufyah, dan takutlah. Dan itulah ciri-ciri Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, seorang hamba yang memahami syariat baginda Nabi SAW. Ya Kak Janur ini, nama-nama petang ni lama aku tak nampak dia keluar begitu kan. Sebab tak buka kamera je aku tak tahu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta hujan ni memang kena buat berjamaah, tidak boleh solat sendiri ke? Boleh, tadi dia cakap boleh. Tapi lebih afdal berjamaah. Dia adalah antara solat sunat yang disunatkan berjamaah. Dan boleh buat seorang diri, tapi kalau seorang diri, dia tak ada bahasa manusianya zaman sekarang, tak ada feel lah macam tu lah. Dia seorang-seorang, dia sekejap je nanti tu hilang dia punya perasaan rasa rendah diri tu. Tapi kalau dengan imam ketika itu, Allahumma salli ala Muhammad, maka akan ada yang ini saya boleh katakan satu-satunya solat yang perlukan suasana. Suasana apa? Suasana merendah diri, bajunya tak cantik, lusuh. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan diberi kemudahan lah semua ni. Dan keadaannya memang kusut masai. Gitu. Ini kaedah dia. Allahumma salli ala Muhammad bila menunaikan solat istisqa dan lama hujan tak turun. Wallahu a'lam. Kira sunnah Ustazah buat pakai baju lusuh-lusuh tu semua. Yalah, dia sebutkan ni. Dia apa? Disusun oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dianjurkan begitu. Yelah, kita kan selalu sangat keluar rumah pakai baju cantik. Lagi-lagi kat Amnira. Bukan kat Amnira je, semua orang. Kalau keluar rumah memang lawa. Untuk yang ini je, special case. Sebab kau dah banyak buat dosa, tapi kau tak mengaku sangat. Lepas tu tiba-tiba kau yang betul nak minta sesuatu dengan Allah, tapi kau pun tak nak pura-pura yang kau sebenarnya berdosa. Pura-pura pun tak apa lah. Allah tahulah betapa kemampuan kita. Tapi kata Nabi SAW, betul-betul lah kita benar-benar tadi tawadhu, kemudian khusyuk, kemudian tadarruk. Mudah-mudahan segala apa yang kita mohon pada Allah akan dimakbulkan dan dimudahkan dan diberikan segala kebaikan dengan kita punya usaha itu, insya-Allah. Itu saja untuk petang ni. Saya serahkan kembalilah kalau tak ada soalan kepada Kak Amirah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Saya tak sedar masa berlalu. Saya ingatkan ada lagi. Maknanya kita sambung tajuk ni, tajuk baru minggu depan. InsyaAllah. Minggu depan kita masuk tajuk baru. Hukum jenazah. InsyaAllah. Hukum jenazah. Baik. Kita masih berbaki lagi 2 tajuk Ustazah, insyaAllah. Dan
nanti kita akan pindah ke buku kitab yang baru insyaAllah. Sedih pula aku tinggalkan. Tapi yang nak kena ditinggalkan. Barakallahu fikum, jazakumullah Iya. khairan jazak Ustazah di Alhamdulillah. atas Iya. perkongsian hari ini. Walaupun kita jarang-jarang dan mungkin ada yang tak pernah pun buat solat jemaah istisqa ni, wallahu alam. Tapi mudah-mudahan sikit sebanyak dapat manfaat hari ni lah, dapat pengetahuan insya-Allah. Kena marah banyak kali sebab itulah blur je insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemurut Iman. Siap. Sekejap. Kak, kejap. Sebab kau dia cakap kena marah. Kak, aku marah ke hari ni? Minta maaf lah, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Marah-marah sayang Ustazah. Bagus tu marah. Marah sayang, Masya Allah. Terima kasih kepada tim Gemurut Iman, sahabat-sahabat cinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah pada petang ini. Ustazah, seperti biasa saya buat rebahan ya. Okey, kita kuliah maghrib kita bersama dengan Fadil Ustaz Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan bacaan surah Yasin, tahlil, doa dan bacaan surah Al-Mulk. Dan kita kuliah kita ditangguhkan sebab Fadil Dr. Haji Muhammad Ashraf Suwarin kurang sihat. Jadi kita hanya ada kuliah maghrib. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah nanti mohon tutup nanti dengan doa sedikit untuk ada jemaah kita macam Kak Sarina dengan apa ni Umi Hasnas yang dilanda banjir ribut semalam di Kewangan kan. Dia hujan batu juga. Jadi kita ada buat derma kini. Kelantan? Di Terengganu. Oh, Terengganu. Kemaman Ustazah. Kemaman. Jadi atap rumah Kak Sarina tercabut. Allah Akbar. Jadi mohon Ustazah tu. Moga Allah gantikan yang lebih baik. Amin. Amin. Saya mewakili Gemurut Iman, mohon maaf sekiranya ada kata yang tersilap bicara, ada tutur yang tersilap atur, yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa. Segala kekurangan, kesilapan, kekhilafan daripada saya yang bergelar hamba. Mohon sekali lagi Afadilah Ustazah untuk dengan doa tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Rahman. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Rahim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana. Wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana wa tilawatana wa tadarru'ana wa takhashu'ana ya Allah. Birahmatika ya Rahman Rahimin innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan kebaikan kepada sahabat-sahabat kami yang diberikan ujian. Seluruh ujian yang kau berikan adalah tanda kasih sayang ya Allah. Supaya kami kembali kepadamu ya Allah. Meminta pertolongan kepadamu. Rendahkan diri kepadamu ya Allah. Memohon keampunan kepadamu ya Allah. Memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Memohon kasih sayangmu ya Allah. Memohon bantuan dan juga memohon segala apa yang kebaikan di dunia ini ya Allah. Walaupun ada ujian keburukan. Dan kami selayaknya menerima ujian ini ya Allah. Juga kepada saudara mara kami ya Allah. Yang jauh di mata kami tapi dekat di hati kami ya Allah. Dengan banyaknya doa kami kepada mereka ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Fa ikhwanana khususan fi Palestin ya Allah. Wa fi Lubnan wa fi Suria ya Allah. Wa fi Chechen ya Allah. Wa fi Kashmir ya Allah. Fi din wa dunya wa ila al-akhirah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah. Juga mereka yang diberi ujian di Malaysia ini ya Allah. Di seluruh Malaysia ini. Ujian kami berbeza ya Allah. Tapi kami memang layak untuk diberi ujian. Kami mendambakan ujian ini akan menghapuskan segala dosa-dosa dan kelalaian kami ya Allah. Moga ujian ini akan digantikan dengan rahmat serta kasih sayang di dunia. Bahkan kelak di hari akhirat yang lebih utama ya Allah. Mudah-mudahan segala ujian ini akan memudahkan jalan kami bertemu denganmu ya Allah. Semua ujian yang kau berikan di dunia ini tidaklah sehebat seperti mereka yang engkau berikan di Palestin itu ya Allah dan sekitarnya ya Allah. Dan ini perjalanan yang telah engkau tentukan kepada umat baginda Nabi SAW.
Yang melihat daripada jauh, ya Allah, moga yang dekat juga kami sentiasa mendoakan. Dalam apa juga keadaan yang kami lalui ini. Kau pandanglah segala usaha kami, walau sekecil-kecil doa, walaupun hanya di dalam hati. Tapi hari ini kami menzahirkan, ya Allah, bersama. Sama sahabat-sahabat, keluarga besar Gubernur Iman ini di seluruh Malaysia ini, ya Allah. Brunei Darussalam, juga di Singapura, juga seluruh yang bersama di media sosial kami ini, ya Allah. Kami menadah tangan, ya Allah. Kami merendahkan diri kami, ya Allah. Benar-benar bermohon kepadamu, ya Allah. Berilah kami jalan bagaimana melalui perkara ini dengan sabar. Dan juga menerima segala apa yang kau berikan ini sebagai satu jalan, tanda pertambahan iman kami kepadamu. Dan saya bergantung harap kepadamu dan tetap meninggikan sunnah baginda Nabi SAW, kekasihmu, Nabi Muhammad SAW. Dan seluruh yang bersama dengan baginda Nabi. Ila yaumil akhirah, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal karim. Minta maaf banyak kalau saya terkasar bahasa, tergarang sikit hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa insyaallah. Minta maaf saya. Kamera buat saya buat lah juga lah. Wow, saudara-saudara Muhammad. Oh, biar kunna fillah. Tak maaf, Lele kak saya bahas dulu. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Cik ini. Terima kasih jemaah semua. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua sahabat. Sama-sama kasih. Alhamdulillah. Amin. Saya mohon undur diri dulu ya. Ya, silakan. Alhamdulillah. Yang memandu hati-hati. Fi amanillah. Baru balik kerja. Dan kau mana? Jom kita keluar tutup link dulu.